rate of reaction, yang mana tahun ini topik ini adalah topik Form 5 dalam silibus KBSM, awak silibus KSSM. Alright, jadi ada slide cikgu gunakan yang Form 5, ada slide yang Form 4, jadi jangan confuse lah. Ini bab 1 kan, bab 1 ditulis, tak present lagi. Sorry. Present. Present now. Alright, jadi kat sini slide ini bab 1, sebab ini slide lama tapi sama je, konten dia sama, cuma jangan confuse lah. Ini bab 1 sebenarnya 3/5 silibus lama. Dan yang satu lagi baru betul bab 7 kadar tindak balas. Okey, jadi kita ulang sedikit mukadimah bab 7. Okey, kadar tindak balas. Nampak slide ni? Tak apa-apa nampak Nampak. Okey. Terima kasih. Okey. Kita tak buka lagi. Kita buka dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi kita revise sikit apa yang awak belajar minggu lepas, kadar tindak balas. Okey, jadi ada pengelasan tindak balas cepat dan ada yang lambat. Contoh pembakaran, nyalaan mancis, pembakaran kan, bunga api. Okey, so ini dalam jadual berkala, tindak balas logam reaktif dan air, sel elektrik, pembakaran gas, pemendakan, itu adalah tindak balas cepat. Maksudnya beberapa saat ataupun beberapa minit saja. Manakala kadar masa cepat, kadar tindak balas tinggi. Jadi awak kena bezakan masa dengan kadar tindak balas. Masa itu menunjukkan bagaimana reaction tu berlaku. Kadar tindak balas itu kita boleh ukur melalui masa. Kita akan tengok selepas ini. Yang ada tindak balas lambat seperti pengaratan logam mengambil masa beberapa hari atau beberapa minggu. Perebutan buah, awak letak di luar buah tu, esok masih elok, 2 hari selepas itu dia dah mula lebam dan mungkin seminggu baru mereput haiwan. Kakisan batu, penapaian, fermentation dan fotosintesis, itu adalah tindak balas lambat. Jadi tindak balas lambat, kadar tindak balas rendah. Kadar tindak balas, awak kena ingat, kita tak cerita kadar tindak balas cepat. Kita gunakan perkataan tinggi. Keyword dia tinggi. Kalau yang lawan dia, kita tak sebut lambat. Kita sebut rendah. Bila kadar kadar tinggi atau rendah. Yang cepat atau lambat itu adalah tindak balas. Kalau kadar tinggi atau rendah. Jadi mulai sekarang, jangan tertukar. Okey, jadi apa maksud kadar tindak balas? Perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas per masa. Okey, kita ulang balik hari itu. Apa yang kita boleh ukur? Ada 3. Yang pertama, isi padu gas. Padu gas melalui kaedah sesaran air. Lagi? Mendakan. Itu masa. Mendakan diukur melalui masa. Okey. Dan yang sepatutnya yang pertama kita belajar hari itu adalah perubahan jisim. Perubahan jisim, sama ada jisim bahan atau hasil. Okey. Boleh rujuk balik yang tak ada minggu lepas. Ada cikgu dah upload dalam YouTube. So gunakan medium YouTube ni yang percuma ini untuk awak belajar sebaik mungkin lah. Tak payah pergi tuition dah, ulang-ulang je benda itu. Kadang-kadang masa kelas tak faham. Bila awak ulang dan ulang, insya-Allah faham. Ada kategori pelajar dia
cikgu ajar sekali, ZAS dia terus faham. Ada yang 2 kali, ada yang 18 kali. So bergantung kepada usaha. Okey, yang penting usaha. Alright. Jadi apa maksud kadar tindak balas, perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas per unit masa. Yang mana perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas ni kita boleh ukur melalui isi padu gas yang terhasil. Ataupun masa yang diambil untuk mendakan itu muncul. Okay. Ini sepatutnya ada eksperimen. Malangnya kita tak boleh nak buat eksperimen tu. Tapi aku boleh rujuk minggu lepas cikgu dah upload. Lepas ni kalau ada lagi cikgu akan upload dan share lah. Okey, kemudian perubahan jisim bahan. Ada bahan akan berkurang. Ada bahan dia akan hasil dia akan bertambah dari segi jisim lah. Okey, jadi masuk kepada tidak balas, perubahan kuantiti bahan atau hasil per unit masa. Iaitu masa yang diambil untuk perubahan berlaku. Jadi bila per masa, mestilah di bawah itu adalah masa. Masa sama ada unit second atau minit. Tapi unit international ni adalah second kan. Okay. So kalau kita tengok GS -1 maksudnya gram per second. Maksudnya jisim per second. Atau gram per minit. Ataupun kalau isi padu, ini isi padu gas lah. Sen padu per minit dan seterusnya lah. Ini dia. Siapa nak cakap tu? Okey, perubahan yang berlaku dalam tindak balas kita boleh ukur pembentukan mendakan, pengurangan jisim bahan dan juga penambahan isi padu gas. Isi padu gas kita tak ada yang berkurang, dia akan bertambah. Yang berkurang adalah jisim bahan tindak balas. Okey, mendakan kita tengok dari segi masa yang diambil untuk tanda X hilang. Itu je dah tunjuk last week. Alright, sekarang kita nak mengukur kadar tindak balas. Jadi ada dua yang awak perlu faham dan perlu bezakan. Hujan pula dah. Okey, ada dua yang perlu awak bezakan. Jangan tertukar, jangan tersilap kira. So yang pertama, kadar tindak balas purata, average. So bila purata, awak dah tahu purata tu macam mana. Iaitu total semua kan. Purata orang tahu lah semua. Berapakah purata umur dalam kelas 4 KAA kan? Mestilah 14 tahun. Walaupun ada yang 14 tahun 3 bulan. 14 tahun 3 kata 2. 16 tahun. 16 tahun 3 bulan. 16 tahun 7 bulan. Tapi puratanya 14 tahun lah kan? 14 tahun lebih lah. Adalah. Itu kita campur semua. Jadi purata awak kena ingat. Matematik purata ni mesti tambah semua. Jadi kalau tindak balas purata, mestilah jumlah isi padu gas yang terkumpul. Kalau kita nak lihat pada isi padu gas lah. Bahagi masa yang diambil sepanjang pengumpulan gas itu. Alright, kita tengok gambar, kita tengok dari segi graf. Okay. So, perhatikan graf ini, bila kita buat eksperimen, so last week, saya dah tunjuk eksperimen yang gunakan sesaran air tu kan. Sesaran air. Sekejap. Masih boleh buka tak? Okey, ada kat sini. Ini dia. Okay. Jadi tindak balas antara asid, HCl, tambah Mg, dia akan bebaskan menghasilkan garam dan H2O. Jadi hidrogen itu terbebas akan dikesan melalui sesaran air. So baca balik itulah. Sesaran air dan pada suatu masa isi padu gas itu akan malar. Malar constant kat sini. Tindak balas berhenti di sini. So maksudnya apa kat situ? Maksudnya tindak balas dah lengkap. Jadi sini kita ambil sebagai V lah. Sebab masa sini bukan data sebenar. Jadi kita gunakan unknown V. Masa yang diambil T. Katakanlah sini 60 lah. Katakanlah sini kalau second
180 second lah. Jadi, Allah. Okey, jadi V tadi 60. Masa yang diambil, jumlah isi padu gas terkumpul adalah 60. Sebab maksima kat sini 60. Itu CM padu per masa yang diambil untuk kumpul 60 tadi adalah 180 second. Jadi 6/18, 1/3 cm padu per second. Alright. Jadi itu adalah kadar tindak balas purata. Okey. Yang kedua, ini purata tu yang kalau ditanya kadar tindak balas purata je, total semua. Satu lagi dia dalam bentuk julat. Ini dia. Kadar tindak balas purata juga. Tapi julat. Diberi julat. Okey, diberi julat. Tidak ada call. Hello, ada kelas. Ada kelas. Tengah kelas. Okey, kat mana kita tadi? Julat. Diberi kadar tindak balas purata dari T1 hingga T2. Maksudnya bukan daripada kosong lah. Macam tadi yang atas ni daripada kosong. Kosong hingga sini 180. Katakanlah sini kosong, sini 60, sini 120. Maka masa dia bukan 120. Dia minta pada T1 hingga T2. Maka masa dia 120 tolak 60. Iaitu 60. Nampak tak? Okay, jangan buat silap awak ambil 120. Ini pada julat masa tertentu. Tadi tidak balas purata, tak ada masa-masa apa, jadi totalkan semua. Yang kedua ini pada julat masa T1 hingga T2, awak kena kira lah 60 hingga 120 tu, maka 60 second lah. Maka V1 V2 pun kena tolak. Katakanlah sini 30. Kita bagi sikit. 30 lah. 30. Sini 60. So V bukan 60 tetapi 60 tolak 30. Sebab V2 V1 julat. Maka 60 tolak 30, 30. Okay. 3 bagi 6, 0.5 cm padu per. Okey, boleh jelas dua bentuk kadar tindak balas purata ni? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey, jelas Jelas. Okey, seterusnya. Tadi kadar tindak balas purata. Sekarang kadar tindak balas pada masa tertentu. Belum lagi. Kadar tindak balas purata dalam T saat yang pertama. Okey. Yang tadi julat T1 hingga T2. Jadi yang ni pula tidak balas purata tapi dalam dia bagi julat masa juga, cuma dia gunakan istilah konsep yang pertama, yang terakhir. Yang terakhir saya tak pernah soal pula. Yang pertama. Maksudnya kadar tindak balas purata dalam T1 saat yang pertama, maksudnya dia nak sampai sini je lah. Okey. Katakanlah dia nak minta 2 minit yang pertama, awak kena kira sampai 2 minit lah. Okey. Kalau 3 minit pertama, sampai 3 minit. Itu ayat dia. Tadi dia bagi julat masa T1 hingga T2. Okay. So bezakan pelbagai bentuk soalan yang boleh ditanya ni lah. So kalau T1 saat yang pertama, contohlah bacaan ada, contoh ada kat sini. Okey, sini T1, sini T2. Dia nak dalam T1 yang pertama, maka awak kena sampai sini sajalah. Kena kira kan. Dan sini masa dia. Bukan masa, isi padu dia, volume. Okey. Bukannya T2 sebab diminta T1 T saat yang pertama.
Maksudnya contoh 60 saat yang pertama. Contoh kat sini kita gunakan yang second lah, 60, 120. Okey, diminta kadar tindak balas purata pada minit yang pertama. Dia bagi second. Sudah mula gelabah, mana second nak jadi minit. Sama je lah kan, 60 second 1 minit. Jadi pada minit yang pertama sampai sini je lah. Maka masa yang diambil adalah 60 isi padu. Carilah isi padu kat sini. Okay, right. Itu yang saat masa yang pertama. Yang kedua ada juga. Contoh kalau yang kedua, pada minit yang kedua 60 hingga 110 sini pula. Kebetulan sama 60 sebab sela masa yang sama. Tapi mungkin gas dia berbeza. Kalau tadi kita dapat 30, mungkin sini 70. Okey, maka 70 tolak 30. 40. Nanti awak cuba buat modul tu lah. Pada masa saat yang pertama, ada pada masa tertentu. Alright, dan yang seterusnya, kadar tindak balas pada masa tertentu. Okay. So sebelum ni ada 3 bentuk kadar tindak balas purata. Yang pertama, dia minta kadar tindak balas purata je. So total up semua. Pada julat tertentu, tolak. Okay, dan ini agak tricky sikit kena faham apa maksud yang pertama. Seminit yang pertama, 2 minit yang seminit yang kedua, macam-macam lah. Itu matematik lah, pemahaman matematik. Dan ini adalah kadar tindak balas pada masa tertentu. Kadar tindak balas pada masa tertentu maksudnya kita fokus pada masa tu saja. Tak ada nak tolak tak ada nak tolak macam tadi dah. Ini kita kena gunakan tangent. Apa maksud tangent kalau dalam matematik? Siapa ajar matematik ni? Dah belajar belum tangent? Dah. Apa maksud tangent? Sudah. Senyap. Itu garis yang melalui pada satu titik saja kan? Normally pada lengkungan lah. Contoh lah. Okey, contoh. Okey, kita ada lengkung macam ni. Allah. Okey, kita ada lengkung macam ni. Dia nak pada masa ni, maka awak kena buat satu tangent. Okey, tangent, ambil pembaris, pastikan garis tangent tu lalu pada satu titik saja. Lalu pada satu titik. Ni pun tak berapa bagus ni sebab susah nak lukis atas skrin ni. Jadi dia tak boleh kalau lengkung ni ajar matematik pula. Dia tak boleh awak potong macam tu. Ni salah. Potong 2 tempat. Ni matematik. Sepatutnya dah cakap matematik. Jadi nak lukis tangent, lukis dengan baik sekali, betul-betul guna pembaris. Ada tips dia nak lukis tangent dengan baik ni. Awak letak je. Okey, contoh kat sini, letak je pensel kat sini. Letak dekat plot tu. Lepas tu letak pembaris, awak sambung je garis tu. Jadi cantik lah. Okey, asalnya okey go 4A, 4KA ni. Tangent mudah je. Okey, jadi pada masa tertentu kena cari tangent. Tangent adalah kena buat tangent dan cari kecerunan. Yang mana formula kecerunan dalam matematik? Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, contoh kat sini. Betul kan? Betul. Jadi contoh dia nak pada masa T kan? Kadar dia nak balas pada masa T. Okey, jadi awak kena gariskan ni T, gariskan, ambil pembaris. Okey, inilah dia T. Buatkan plot. Jadi buat garis, pakai pembaris. Inilah tangent. Ini adalah tangent. Okey. Lepas tu kita kirakan nilai Y kat sini. Tangent panjang ke pendek tak kisah. Sebab kecerunan sama. Kan? Awak buat garis pendek. Tiba-tiba garis yang selari dengannya panjang. Kecerunan tetap sama.
Faham tak? Kecerunan sama tak dipengaruhi oleh panjang tangent. Itu yang selalu pelajar confuse. Kena buat panjang ke pendek tu? Sama je. Kalau tak percaya cuba. Mula-mula awak pendek, lepas tu awak buat sampai satu buku tangent awak tu. Sama je kecerunan dia. Jadi, pandai-pandailah buat tangent yang mudah awak baca nilai Y2. So, atas tu Y2. Okay, maka sini adalah Y1. Dan pasangan dia, kalau Y2, sini X2. Sini pula X1. So, dapatlah kecerunan dia Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Okay, ini matematik. Okay. Boleh ke? Sebab cikgu nak tunjuk modul Boleh. pun dah ada jawapan. Jadi, cikgu, awak buat dan send kat cikgu lah. So nanti kita akan discuss dalam kelas seterusnya. Okay, kena send. Cuma kelas A, Pak KA prefer hantar macam mana? Ada setengah cikgu dia wajibkan Google Classroom. Cikgu tak kisah, nak hantar ke Telegram lagi mudah. Yang mana lebih mudah? Rasa melalui Telegram kan, awak snap je kan? Telegram. Telegram lebih mudah sebab gambar dia tak pecah. Okay. Alright, jadi ada latihan nanti berkenaan dengan kadar tindak balas ni. Yang ni cikgu nak tengok awak buat. Dan yang sebelum ni lah. Okay. Kadar tindak balas ni nanti bab ni panjang sikit. Konsep ni awak kena faham betul-betul, especially graf ni. Macam mana nak membaca graf. Okay, contoh ni. Okay, ni isi padu gas melawan masa kan. Okay, jadi awak tengok kecerunan. Okay, awak tengok kecerunan dia tinggi macam ni. Lepas tu, dia mula dia mula nak jatuh kan. Macam bukit lah. Ini bukan bukit. Boleh lah. Ini tinggi kan kecerunan dia. Lepas tu ini rendah. Ini lagi rendah. Ini lagi rendah. Itu maksud kecerunan tadi kan. Maka awak tengok kat sini, mula-mula kecerunan tu tinggi. Kecerunan tinggi maka tindak balas cepat. Yang ni pula dia mula nak jatuh dah. Dia mula nak jatuh. Maka tindak balas semakin perlahan. Pada satu masa dia terus mendatar. Bila mendatar, tindak balas sudah lengkap. Itu cara baca graf. Ini pun dah belajar dalam matematik. Cuma matematik awak tak belajar tak belajar tindak balas kan. Kita belajar lukis graf je dengan cari kecerunan. Jadi apa maksud graf itu kena faham betul-betul. Okay. Alright. Okay. Contohlah. Okay, cuba lagi. Kefahaman. Okay. Tak muncul pula. Muncul lagi. Tak apa-apa. Kita tengoklah dalam modul awak ni. Okey. Macam mana nak rotate? Rotate. Tu. Pada ada balas 158. Rotate. Okey, ini pada muka surat 161. Rotate. Tak jumpa rotate pula. Okey, tak jumpa pula rotate-nya kat mana. Ni ke?
Kan. Aku memang tak boleh rotate benda ni. Okay, jadi itu ada penerangan tadilah. Awak boleh baca balik. Tadi cikgu dah ajar melalui slide kan. Awak baca balik muka surat 161 ni. Okay, pengukuran dia dah tunjukkan. Okay, kadar tindak balas pada masa purata. Lepas tu kadar tindak balas pada masa tertentu. Okay. Dan sila buat latihan muka surat 162, 163, 164. Alright. Itu saja. 3 muka surat saja. So tolong buatlah nak memastikan awak betul-betul faham. Sebab kadang tindak balas nanti awak jumpa lagi panjang lagi bab ni. Okay. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan? Jadi untuk hari ni kita pergi kepada kadar tindak balas purata tadilah. Okay, sebelum nanti lepas ni kita pergi pula kepada faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okay, kita cuba tengok slide ni pula. Tak. Alright. Ni lagi jelas. Pada masa tertentu tadi. Okay, jadi ada 2 tangent kat situ. Ini kalau purple ke biru ni, purple kan? Okay, tangent yang pertama, tangent yang kedua. Yang mana awak rasa tangent yang lebih tinggi nilai dia? Purple kan? AB tu yang ni purple ke biru? Biru. Purple kan? Biru Allah Akbar. Sebab tu tak jadi engineer ni. Okay, yang biru dengan kuning. Kuning bukan hijau Kuning. Okay, jadi yang mana tangent yang lagi tinggi? Yang lagi besar? Biru. Biru kan awak nampak kan? Biru. Biru. Sebab apa? Sebab awal-awal kadar tindak balas ini yang berlaku. Okay, ni Okay, pada permulaan tu awak perhatikan ion hidrogen ni. Warna merah. Okay, sekarang tindak balas antara apa Okay, kena faham dari segi persamaan dulu Kalsium karbonat bertindak balas dengan asid. Ini dalam asid lah itu menghasilkan garam, karbon dioksida dan air. Okay. Jadi kalau kita buat persamaan ion macam ni lah. Persamaan ion. Okay, kita pecahkan. Persamaan ion dah ajar itu kan. Kalsium tu plus 2Cl minus, kita pecahkan. Okay, ion yang sama kita potong. Maka kita potong Cl. Maka tindak balas ini melibatkan kalsium karbonat bertindak balas dengan ion hidrogen. Ini namanya persamaan ion. Okay, bukan pengionan. Persamaan ion. Yang mana ion-ion yang berubah. Macam Cl minus tak berubah. Kiri 2Cl minus, kanan 2Cl minus, maka tak berubah, maka kita potong dia. Menghasilkan ion kalsium, menghasilkan CO2 dan menghasilkan. Jadi kita tengok apakah yang berlanggar. Dalam tindak balas tu ada zarah. Ini zarah dah ni. Zarah. Ada berapa jenis zarah? 3. 3. Yang pertama? Molekul. Molekul ke pepejal? Zarah. Atom. Atom. Molekul. Atom. Molekul Okay. ion. Yang pepejal cecair gas tu apa? Keadaan zarah. Keadaan. Jirin. Bagus. Jirin. Alhamdulillah. Okay. Jadi betul zarah tadi ini adalah molekul. Nanti awak kena gunakan nama zarah tersebut nanti dalam subtopik berikutnya. Ni cerita-cerita dulu seimbas lalu. Molekul kalsium karbonat akan berlanggar
dengan ion hidrogen dalam tindak balas tu okey. Masa kita campurkan asid kalsium karbonat kepada asid tu, asid akan ion hidrogen akan melanggar kalsium karbonat macam ni. Okey, itu dia. Pada permulaan yang merah tu hidrogen, yang biru tu adalah air. Sebab apa? Air. Molekul air. Molekul air. Ni kalsium karbonat ni. Kita nak fokus yang ni. Okey, dengan ion hidrogen. Okey, jadi kan tadi melalui persamaan, okey, molekul kalsium karbonat berlanggar dengan ion hidrogen. Okey, jadi kat sini pada permulaan ion hidrogen yang banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu kalau kita kira berdasarkan gambar lah. 10 ion hidrogen. Dia umpama kereta di atas jalan. Bila kereta tu banyak, maka kebarangkalian untuk berlanggar kan tinggi. Lebih kurang macam itulah. Maka kat sini ion hidrogen banyak, maka dia akan melanggar dengan efektifnya melanggar kalsium karbonat ni. Kalsium karbonat. Sebab tu kadar tindak balasnya tinggi sebab ion hidrogen dia banyak. Selepas T1 awak tengok daripada 10 tadi, kalau ikut gambar ion hidrogen banyak tak terkira. Dia dah kurang. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu 2. Lepas tu yelek kosong. Sebab tu selepas T3 tu dia dah mula malar. Perhatikan. Sebab apa T3 dah malar? Sebab dah tak ada ion hidrogen yang merah. Okey. Maka pada permulaan awak tengok pada graf tinggi. Sebab apa tinggi? Ion hidrogen banyak. Lepas tu mula berkurang kecurunan dia sebab ion hidrogen semakin berkurang sampai pada masa T3 habis ion hidrogen digunakan. Sebab tu dia malar. Yang tinggal adalah molekul air dan juga kalsium karbonat yang berlebihan. Dia tak habis. Jadi faktor kat sini faktor kepekatan asid lah. Jadi ini adalah penerangan dia. Kadar tindak balas pada masa T1 lebih tinggi berbanding T2 kerana kepekatan bahan tindak balas iaitu asid tadi lebih tinggi. Apabila semakin masa semakin lama masa bertambah, bahan asid tadi berkurang. Okey, itu adalah penjelasan dia. Okey, boleh? Ini penerangan. Ini soalan yang kebat lah dia tanya. Oh, 111. Okey, dah tak ada. Alright, jadi dah 111. Kita dah selesai untuk membincangkan kadar tindak balas purata dan kadar tindak balas pada masa tertentu. Lepas ni kita akan tengok pada faktor-faktor. Dan awak perlu kuasai sepenuhnya pengiraan kadar tindak balas ini. Okey, jadi 61, 62, 162, 163, 164. Okey. 165. Bolehlah 165 terus. Okey. Weekend ni buat esok pun boleh. Lagi baik awak buat terus sebab tengah fresh buat terus. Okey, dan snack bagi kat Telegram cikgu lah. Okey. Ada apa-apa soalan? Cukuplah 45 minit. Tak ada. Boleh Pak Ahmad ada apa-apa yang tak faham ke boleh tanya terus sekarang. Dah Zuhur dah sekarang. No, azan. Tak ada. Tak ada Kalau Ya, tak ada, betul. kalau tak ada, siapa yang hadir ni? Semua ni berekod 8. Okay. Alright. Ada kat situ rekod automatik yang akan disimpan. Okay. So, kalau tak ada apa-apa, terima kasih atas kehadiran walaupun dah tertukar jadual tadi.
Kita sudahi kelas kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. 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 Sama-sama.